Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Zuki. Kali ini mari kita sama-sama buat ulang kaji pantas untuk subjek Kimia tingkatan 4. Kimia tingkatan 4 ada 8 bab kesemuanya. Okey, bab pertama pengenalan kepada kimia, pengenalan. Bab kedua jisim dan struktur atom, yang ketiga konsep mol, formula dan persamaan. Bab 4 jadual berkala unsur, bab 5 ikatan kimia, bab 6 asid base dan garam, bab 7 kadar tindak balas dan bab 8 bahan buatan dalam industri. Okey, kita tengok dulu bab yang pertama, pengenalan kepada kimia. Okey, pengenalan yang pertama, perkembangan dan kepentingan dalam kehidupan. Perkembangan dan kepentingan kimia dalam kehidupan. Maksud kimia, kajian tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Okey, contoh bahan kimia dalam kehidupan, dalam makanan, pengawet, pewarna, perisa, perubatan, antibiotik, antiseptik, vitamin, pertanian, baja, pestisid, fungisid, industri, deterjen, alloy, cat dan sebagainya. Okey. Perkembangan dan sumbangan kimia dan kerjaya dalam bidang farmasetikal, kosmetik, teknologi hijau, nanoteknologi, bioteknologi dan lain-lain lagi. Okey, itu untuk subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua, penyiasatan saintifik, kaedah saintifik, maksud kaedah saintifik dan langkah-langkah bermula dari pemerhatian, inference hinggalah kepada menulis laporan. Okey. Radas dan bahan kimia dalam makmal, alat pelindung diri dan peralatan keselamatan. Alat pelindung diri, goggle, topeng muka, sarung tangan, baju makmal, kasut makmal, peralatan keselamatan perlu dari kebut wasap sampailah ke pencuci tangan. Okey. Kemudian penyimpanan dan perupusan bahan kimia, penyimpanan bahan reaktif, hidrokarbon dan pelarut organik, bahan yang senang terurai, bahan yang pH kurang pada 5 dan pH lebih besar daripada 9, logam berat dan bahan toksik, pelupusan, hidrogen, sisa pepejal, pelarut organik dan hidrokarbon, bahan dengan pH kurang pada 5 dan lebih besar daripada 9, logam berat dan bahan toksik dan bahan yang meruap. Okey. Kemudian pengurusan kemalangan, tumpahan bahan kimia dan merkuri. Itu adalah untuk bab 1, pengenalan. Kemudian kita tengok pula jirim dan struktur atom, bab 2. Okey, ada 4 subtopik, iaitu konsep asas jirim, perkembangan model atom, struktur atom dan isotop. Okey, konsep asas jirim. Maksud jirim ni sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Wujud dalam jirim ni wujud dalam keadaan pepejal cair dan gas, bentuk unsur dan wujud dalam bentuk unsur dan sebatian. Unsur pula dalam bentuk atom dan molekul, dan sebatian pula molekul dan ion. Okey. Kemudian kita tengok perubahan keadaan jirim pula. Okey. Proses yang menyerap haba itu dari pepejal ke cecair, itu proses peleburan. Cecair ke gas, penyejatan atau pendidihan, pepejal ke gas, pemejal wapan. Okey, manakala untuk proses bebas haba pula, gas bertukar menjadi cecair, itu proses kondensasi. Bebas haba cecair ke yang kedua cecair ke pepejal, pembekuan. Yang ketiga gas ke pepejal, iaitu pengendapan. Okey, itu perubahan keadaan jirim. Yang ketiga kita tengok takat lebur dan takat beku. Okey, takat lebur dan takat beku. Maksud takat lebur, maksud takat beku. Dan kita tengok eksperimen naftalina. Okey, eksperimen naftalina ni yang pertama kita tengok pemanasan dulu. Ini radas untuk pemanasan naftalina, dan ini ialah lengkung pemanasan
naftalina. Cuba tengok lengkung dia. Okey, kemudian untuk penyejukan naftalina pula, ini adalah radas penyejukan naftalina dan ini ialah lengkung penyejukan naftalina. Okey, boleh bezakanlah, boleh banding beza antara lengkung, kedua-dua lengkung pemanasan dan penyejukan naftalina ni. Okey, itu untuk takat lebur dan takat beku. Kemudian perkembangan model atom. Okey, zarah sam atom ada 3, proton, elektron dan neutron. Untuk proton pula simbol P, P kecil, charge relatif dia positif 1, jisim relatif 1. Elektron simbol E kecil, charge relatif negatif 1, jisim relatif 1/1840, sangat kecil jisim relatif ya. Okey, neutron simbol N kecil, charge relatif 0, iaitu neutral, jisim relatif dia 1. Okey, ini adalah gambar rajah zarah sam atom. Ini adalah elektron yang berada di luar, dan ya, ini ialah proton dan neutron yang membentuk nukleus. Okey. Kemudian kita tengok sejarah perkembangan model atom. Okey. John Dalton. Okey, John Dalton dia kata jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Atom ialah jasad berbentuk sfera yang kecil dan tidak boleh dicipta, dimusnahkan atau dibahagi lagi. Unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Ini je, bulat ya, model atom Dalton. Kemudian kita tengok J.J. Thomson pula. J.J. Thomson telah menemui zarah bercas negatif yang dipanggil elektron. Atom sebagai sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya. Okey, ada elektron di dalam sfera positif ni. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford menjumpai nukleus sebagai pusat atom. Yang ni tak ada nukleus. Okey. Kemudian beliau menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton di nukleus. Okey. Proton ni ada dalam nukleus, di tengah-tengah sfera tu. Hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus ni. Elektron bergerak di luar nukleus. Dia bergerak di luar nukleus. Okey. Kemudian Niels Bohr pula. Okey, Niels Bohr kata elektron di dalam atom bergerak di dalam petala di sekeliling nukleus. Nampak? Elektron bergerak di dalam petala, ada jalan-jalan dia yang tersendiri. Kalau yang ni, yang Rutherford ni, dia tak ada petala, dia bergerak je. Okey. Kemudian akhir sekali James Chadwick. James Chadwick telah menjumpai zarah neutral, iaitu neutron wujud dalam nukleus. Kalau Bohr tadi dia kata nukleus mengandungi proton saja. Chadwick telah menjumpai neutron yang menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Okey, jadi sebenarnya dalam nukleus tu ada proton dan neutron. Itulah yang dijumpai oleh Chadwick. Okey, jadi itulah perkembangan model atom. Okey, kemudian kita tengok struktur atom pula. Nombor proton dan nombor nukleon. Nombor proton ialah sama dengan bilangan proton, manakala nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey. Bilangan elektron pula sama dengan bil proton. Sebab itulah atom adalah neutral. Elektron ni dia negatif, proton ni positif. Jadi kalau bilangan dia sama, jadi neutral lah. Okey, perwakilan piawai atom macam ni lah kita wakilkan. Okey. Yang mana X ialah simbol unsur, A ialah nombor nukleon, Z ialah nombor
proton. Ini nombor nuklear ni, bilangan proton dan bilangan neutron ni, ini A. Okey, manakala nombor proton ni Z ni, ini bilangan proton ni duduk sini. Tu dia panggil nombor proton. Jadi ini dipanggil perwakilan piawai atom. Okey, kemudian kita tengok struktur rajah struktur atom. Okey, yang pertama kita tengok rajah susunan elektron. Okey, macam ni. Ada nukleus di tengah-tengah. Nukleus untuk ni, contoh untuk unsur aluminium. Okey, untuk atom aluminium. Jadi ada di sebelah luar dia tu ada petala-petala yang dalamnya ada elektron. Okey. Kemudian kita tengok rajah struktur atom. Struktur atom ni ditulis dalam ni proton dan neutron. Okey, contohnya 13p 14n. Itu rajah struktur atom atas rajah susunan elektron. Okey, yang seterusnya pengisian elektron dalam 3 petala pertama. Okey, pengisian elektron dalam 3 petala pertama pengisiannya. Okey. Okey, dalam 3 petala pertama, petala pertama ni hanya boleh diisi penuh dengan 2 elektron saja. Tak boleh 3 untuk petala yang pertama. Petala yang kedua maksimum 8. Petala yang ketiga pun maksimum 8. Okey. Itu pengisian elektron dalam 3 petala pertama. Kemudian penulisan susunan elektron. Contoh kita ambil sini aluminium 13. Okey, nombor proton aluminium 13. Susunan elektron ditulis sebagai 2.8.3. Kemudian macam mana kita nak tahu bilangan elektron valence? Kita tengok yang ketiga ni atau yang belakang ni. Kalau 3 maksudnya bilangan elektron valence dia 3. Elektron valence ni elektron yang duduk di petala yang paling luar lah. Okey. Jadi itu ialah untuk struktur atom. Kemudian kita tengok isotop pula. Apa maksud isotop? Okey, isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Misalnya klorin mempunyai 2 isotop, klorin 35 dan klorin 37. Okey. Jisim atom relatif. Jisim atom relatif untuk isotop. Okey. Sama dengan hasil tambah peratus isotop darab dengan jisim isotop bagi dengan 100. Ini contoh untuk klorin. Okey, kita tengok klorin ni dia 2 jenis isotop 35 dan 37. Yang 35 ni 75% dan untuk 37 25%. Okey, ni kelimpahan semula jadilah, kelimpahan semula jadi. Jisim relatif kita guna formula ni. Jadi peratus isotop klorin 35 darab jisim klorin 35 tambah peratus isotop klorin 37 darab jisim klorin 37. Okey, bagi dengan 100. Jadi kita dapat peratus dia tadi 75 darab 35 tambah 25 darab 37 bagi 100. Okey. Jadi kita dapat 35.5. Itu ialah jisim atom relatif klorin. Okey. Dan penggunaan isotop ada banyak dalam bidang perubatan, pertanian, nuklear, arkeologi, industri, kejuruteraan dan lain-lain. Dan contoh-contoh isotop untuk perubatan seperti kobalt 60, iodin 131, untuk pertanian fosforus 32, nuklear uranium 235, arkeologi karbon 14, plumbum 210, industri hidrogen 3, kejuruteraan natrium 24 dan sebagainya. Okey. Okey, kita dah
habis bab 2 iaitu jirim dan struktur atom. Okey, kita tengok pula bab 3 konsep mol, formula dan persamaan. Okey, yang pertama kita tengok GAR dan JMR iaitu jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okey. GAR sesuatu unsur ialah jisim purata. Satu atom unsur bahagi dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Manakala JMR sama dengan jisim purata satu molekul bahagi dengan 1/12 darab jisim atom satu molekul satu atom karbon 12. Macam mana nak kira? Okey, contoh ni untuk atom oksigen O2. Okey, jadi JMR bagi gas oksigen O2 2 darab JAR bagi oksigen, iaitu 2 darab 16 dapat 32. Jadi JAR untuk oksigen ialah JMR untuk oksigen ialah 32 untuk gas oksigen. Okey, dan untuk JMR untuk air ialah 2 JAR bagi hidrogen tambah JAR bagi oksigen. Jadi 2 darab JAR bagi hidrogen 1. 2 darab 1 tambah 16. Okey, JAR bagi oksigen ialah 16. Jadi 18. Maka JMR bagi air ialah 18. Okey, itu ialah pengiraan untuk JMR. Kemudian JFR ini ialah jisim formula relatif. Ini adalah untuk sebatian ion. Okay, contoh pengiraan dia, contohnya untuk zinc klorida. Okey, jadi JR bagi zinc tambah dengan 2 darab dengan JR bagi klorin. Jadi 65 tambah 2 darab 35.5 dapat 136. Okey, itu JR dan JMR. Kemudian kita tengok konsep mol. Okey. Mol apakah dia mol? Mol ialah unit SI untuk kuantiti sesuatu bahan, dan 1 mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey. Dan ini dipanggil pemalar Avogadro, iaitu Na. Okey. Kemudian bilangan mol dan bilangan zarah. Bilangan mol dan jisim bahan, bilangan mol dan isi padu gas. Kita tengok yang satu persatu. Bilangan mol dan bilangan zarah. Bilangan mol N kecil, okey, N kecil ni sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro Na. Okey, jadi bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro dapat bilangan zarah. Bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro dapat bilangan mol. Okey. Kemudian jisim bahan. Jisim bahan. Okey, jisim molar. Okey, jisim molar. Jisim molar ialah jisim 1 mol bahan. Bilangan mol N sama dengan jisim dalam gram bahagi dengan jisim molar. Okey. Jadi bilangan mol darab dengan jisim molar dapat jisim satu bahan, dan jisim darab bahagi dengan jisim molar dapat bilangan mol. Okey, boleh saling-saling tukar-menukar macam tu. Kemudian isi padu gas. Okey, isi padu gas pula isi padu molar. Okey, isi padu molar ialah isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. Isi padu molar sebarang gas bergantung kepada keadaan, iaitu 22.4 desimeter padu per mol pada STP atau 24 desimeter padu per mol pada keadaan bilik. Ada dua keadaan ni. Okey, hal ini bermakna pada STP, okey, suhu dan tekanan piawai, 1 mol gas neon menempati 22.4 desimeter padu. 1 mol gas nitrogen dioksida menempati 22.4 desimeter padu. Sama saja, okey, gas apa pun. Dan pada keadaan bilik pula, 1 mol gas neon menempati 24 desimeter padu. 1 mol gas nitrogen dioksida menempati 24 desimeter padu. Okey, gas yang berbeza hanya keadaan. Jika pada STP
desimeter padu. Pada keadaan bilik 24 desimeter padu. Itu je beza. Okey, bilangan mol N sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Okey, sama macam yang ke atas tadi. Bilangan mol darab dengan isi padu molar dapat isi padu gas, dan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar dapat bilangan mol. Okey, dan hubungan antara ketiga-tiga tadi, bilangan zarah, jisim dan isi padu gas, boleh kita tengok dalam gambar rajah ni, iaitu hubungkan antara bilangan mol dengan bilangan zarah, jisim dan isi padu gas. Yang penting isi padu gas nak tukar kepada jisim boleh, tapi kena tukar kepada bilangan mol dahulu. Sama juga dengan jisim dan bilangan zarah. Okey, nak pergi ke mana-mana kena pergi ke simpang ni dulu. Okey, itu bilangan mol. Okey, konsep mol. Seterusnya, formula kimia. Apa maksud formula kimia? Formula kimia ialah perwakilan sesuatu bahan kimia dengan menggunakan huruf bagi mewakili atom dan nombor subskrip untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat di dalam entiti asas bahan itu. Okey, jenis ada dua, formula empirik dan formula molekul. Maksud formula empirik pula, formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian, dan ini penentuan dia. Okey, penentuan dia boleh tengok semula. Ini langkah-langkah dia. Okey, manakala kita tengok formula molekul pula. Maksud formula molekul, formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul sesuatu sebatian. Okey, kalau formula empirik tadi ialah nisbah paling ringkas. Formula molekul pula ialah bilangan sebenar atom. Okey, penentuan pula, okey, dia boleh guna kaedah macam ni. Okey, itu formula kimia, jenis formula kimia. Okey, sebatian ion pula, formula bagi kation dan anion yang lazim. Okey, contohnya ion natrium Na+, ion kalium K+, dan ion oksida O2-, O2 tolak tu, ion klorida Cl tolak Cl- sebelah atas tu. Okey, dan seterusnya. Okey, dan kita boleh menggunakan kaedah silang. Okey, itu ialah formula kimia. Kemudian persamaan kimia. Persamaan kimia, bentuk-bentuk persamaan kimia, perkataan dan formula kimia, dan cara menulis macam ni. Ini ialah bentuk perkataan: hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Okey, dan ini adalah bentuk formula kimia. Okey, macam hidrogen ni ditulis H2, H subscript 2 di bawah ni. Okey, oksigen O2 dan air H2O. Okey, dan inilah langkah-langkah untuk menulis persamaan kimia bagi tindak balas antara hidrogen dan oksigen. Okey, seterusnya penggunaan persamaan kimia. Okey, penggunaan persamaan kimia lah. Tindak balas antara logam dan natrium, logam natrium dan gas klorin, dan hasil tindak balas ya di sini. Ini ialah bahan tindak balas, ini ialah hasil tindak balas. Okey, selepas anak panah ni, anak panah ni ialah menghasilkan. Okey, itu penggunaan. Okey, yang dua dekat depan ni ialah dua atom atau 2 mol. Okey, dan ini satu molekul atau 1 mol. Ni 2 unit formula. Okey, atau 2 mol. Okey, itu adalah untuk persamaan kimia. Kemudian 4, jadual berkala. Jadual berkala, perkembangan susunan unsur, unsur dalam kumpulan, unsur dalam kala. 3, unsur perolehan. Perkembangan jadual berkala, saintis
Antoine Lavoisier, okay, Johann W. de Borina, John Newlands, Lothar Meyer, Mendeleev, Henry Moseley. Okey, ini adalah saintis-saintis yang menyumbang kepada perkembangan jadual berkala unsur. Okey, dan kita ada prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala. Okey, susunan unsur laju menegak dipanggil kumpulan. Ada 18 kumpulan. Sebenarnya laju melintang dipanggil kala. Okey, ada 7 kala semua. Unsur dalam kumpulan 18. Okey. Unsur dalam kumpulan 18. Apa dia unsur-unsurnya? Okey, helium, neon, argon dan sebagainya. Okey, perubahan sifat fizik menuruni kumpulan. Okey. Sini sifat fizik unsur kumpulan 18. Kalau menuruni kumpulan dari helium sampai radon. Okey, jadi kita tengok sini jejari atom dia. Ini jejari atom. Di sini 0.05 ada semakin besar. Okey, takat lebur negatif 270. Yang kedua negatif 248. Dia semakin bertambah. Takat lebur dia semakin bertambah. Takat didih pun semakin bertambah. Okey, ketumpatan pun semakin bertambah. Okey, itu adalah perubahan sifat fizik menuruni kumpulan. Okey. Kegunaan helium diisikan dalam balon kaji cuaca, digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Neon digunakan dalam lampu papan iklan. Argon diisikan dalam mentor elektrik, membekalkan atmosfera lengai dalam kerja mengimpal pada suhu tinggi. Krypton digunakan dalam lampu dan berkilat pada kamera, digunakan dalam laser untuk rawatan retina. Xenon digunakan dalam lampu rumah api, digunakan dalam ubat bius, dan radon digunakan untuk merawat kanser. Okey, dan ada banyak lagi kegunaan unsur kumpulan 18 ini. Okey, kemudian unsur kumpulan 1 pula. Okey, unsur lithium, natrium, kalium dan seterusnya. Kegunaan lithium digunakan dalam pembuatan bateri, lampu wap natrium untuk natrium, dan baja kalium nitrat mengandungi unsur kalium juga. Okey, ini kegunaan. Perubahan sifat fizik menuruni kumpulan. Cuba kita tengok jejari. Okey, jejari 0.13, 0.18, 0.2 semakin besar. Okey, takat lebur 1869864 semakin berkurang. Manakala takat didih pun semakin berkurang. Okey, itu adalah sifat fizik menuruni kumpulan 1. Okey, manakala sifat kimia, okey, M menghasilkan M+. Dia jadi M+ ni. Plus elektron. Okey, dia membebaskan elektron dan menjadi ion. Okey, M+ ni. Okey. Dan tindak balas dengan air, oksigen dan klorin, perubahan kereaktifan menuruni kumpulan. Okey, bila menuruni kumpulan, kereaktifan unsur bertambah menuruni kumpulan 1. Okey, dan sifat fizik dan kimia unsur lain. Habis untuk kumpulan 1. Dan kemudian kumpulan 18. Kemudian kumpulan 18, kumpulan 17 unsur. Okey, fluorin, klorin, bromin, iodin dan seterusnya. Okey, kegunaan sebagai bahan peluntur. Okey, klorin, bromin adalah antara berapi digunakan dalam pemadam api, dan iodin sebagai disinfektan. Okey.
perubahan sifat fizik menuruni kumpulan. Okey, klorin, bromin dan iodin. Okey, menuruni kumpulan. Keadaan fizik dia gas cecair berpecah. Takat lebur negatif 101, negatif 7 dan 114 semakin bertambah. Okey, takat didih pun tengok semakin bertambah. Manakala ketumpatan pun semakin bertambah. Itu adalah perubahan sifat fizik menuruni kumpulan. Okey, sifat kimia, ia menerima elektron dan menjadi ion juga, ion negatif sini. Okey, ini sifat kimia. Tindak balas dengan air, logam dan alkali. Perubahan kereaktifan menuruni kumpulan. Kereaktifan unsur berkurang menuruni kumpulan 17. Okey, itulah dia unsur dalam kumpulan 17. Okey, kemudian kita tengok unsur dalam kala 3 pula. Okey, ni unsur dalam kala 3 ni lah, yang warna kuning ni. Okey, ni natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus dan seterusnya. Okey, kedudukan unsur kala 3. Kemudian kita tengok di sini unsur, jejari atom, keelektronegatifan dan keadaan fizik. Okey, ini unsur-unsur dan jejari atom. Okey, jejari atom 0.186, 0.1.6. Cuba kita tengok, semakin ke kanan saiz atom semakin berkurang. Okey, dan ini keelektronegatifan semakin bertambah dan keadaan fizik berubah daripada pepejal kepada gas. Okey, itu unsur dan kala 3. Perubahan sifat kimia oksida unsur melintasi kala. Okey, apabila melintasi kala 3, sifat oksida berubah daripada oksida base kepada oksida amphoteric dan kemudian kepada oksida asid. Okey, dan kegunaan unsur separalogam, metalite seperti silikon, ni digunakan sebagai semikonduktor dalam penghasilan microchip elektronik. Okey, jadi itulah unsur dalam kala 3. Kemudian akhir sekali adalah unsur peralihan kedudukan. Di sini tengah-tengah ni yang warna kuning ni. Okey, ni unsur peralihan. Okey, ciri istimewa unsur peralihan sebagai mangkin dan membentuk ion berwarna. Okey, itulah untuk unsur peralihan dan kita sudah habis untuk jadual berkala. Okey, kita sambung untuk bahagian kedua pula selepas ini.